Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insan ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihi, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Sadaqallahul azim. Yang dikasihi Al-Fadhil Tuan Imam yang memimpin sembahyang kita, yang dikasihi dan dihormati seluruh ahli jawatan kuasa tadbir kepada masjid kita ini, yang dikasihi dan dihormati seluruh pegawai-pegawai masjid dari kalangan imam, khotib, bilal, siap, noja, seluruh muslimin dan muslimat yang dianugerahkan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sama-sama mengambil manfaat dari masa yang diizinkan oleh Allah kepada kita bersama. Saudara-saudara, pada malam ini saya tertarik untuk membawa perhatian kita bersama kepada satu masalah fiqh yang berkait dengan sembahyang yang kita lakukan, iaitulah kedudukan niat di dalam sembahyang yang kita dirikan dan kesannya kepada kesahan sembahyang yang didirikan itu. Tuan-tuan, puan-puan muslimin dan muslimat yang dikasihi, dalam soal niat, kedudukan niat dalam sembahyang dan kesannya kepada kesan sembahyang ni, tuan-tuan, dia ada 3 bahagi, tuan-tuan. Kita senaraikan dulu, kerana kita ada 3 aliran pandangan ulama yang berkaitan dengannya.
Yang pertama, tuan-tuan, niat mesti wujud di dalam takbir ihram. Itu yang pertama, tuan-tuan. Yang kedua, sekiranya kita bertakbir ihram dan gagal menghadirkan niat, maka wajib diulang untuk kali yang kedua. Sekiranya gagal juga di dalam menghadirkan niat, wajib ulang takbir ihram untuk ketiganya. Sekiranya gagal juga, ulang kali yang keempat. Yang keempat itu, tuan-tuan, berjaya ataupun gagal menzahirkan niat dalam takbir, sembahyang itu sudah dikira sah. Ini yang kedua, tuan-tuan. Yang ketiga, terdapat aliran pandangan ulama di dalam mazhab kita juga, tuan-tuan. Mazhab kita juga, mazhab Syafi'i kita juga, tuan-tuan, yang meletakkan bahawa niat hendaklah didahulukan sedikit daripada takbir ihram, tuan-tuan. Ini ada 3 aliran pandangan di hadapan kita. Kita pergi satu-satu, tuan-tuan. Yang pertama, pandangan yang meletakkan bahawa niat hendaklah ada di dalam takbir ihram, tidak boleh terdahulu dan tidak boleh terkemudian, tuan-tuan. Berjaya meletakkan niat dalam takbir ihram di mana-mana tempat dalam takbir ihram itu, tuan-tuan. Daripada awal sebutan takbir ihram, alif bagi lafaz Allah, sehinggalah ra bagi sebutan akbar, berjaya letakkan niat dalam takbir itu, sembahyang itu dianggap sudah sah, tuan-tuan. Macam mana, tuan-tuan, contohnya? Karena dalam takbir kita takbir ihram, Allahu Akbar, tuan-tuan, dalam masa kita mengucapkan takbir itu, hendaklah dihadirkan niat di dalam hati kita. Niat yang mana yang kena hadir dalam hati itu, tuan-tuan? Dia ada 4 kategori niat, tuan-tuan. Kira ada 4 kategori niat yang perlu dihadirkan di dalam takbir ihram itu. Mana dia 4 kategori itu, tuan-tuan? Kita pergi satu-satu. Kira kategori yang pertama, tuan-tuan, niat yang mesti dihadirkan di dalam takbir ihram itu, niat itu hendaklah mengandungi 4 perkara khusus bagi sembahyang Jumaat dan juga sembahyang qasar, tuan-tuan. Tuan-tuan ingat tu, tuan-tuan, kategori yang pertama, ya, kategori yang pertama, niat yang mengandungi 4 perkara. 4 perkara ni mesti dihadirkan dalam masa kita mengucapkan takbir. Dia adalah sembahyang, dia adalah niat untuk sembahyang Jumaat dan qasar. Apa dia 4 perkara tu, tuan-tuan? Yang pertama, dipanggil qasad, tuan-tuan. Qasdun dalam bahasa Arab.
dalam bahasa kita Melayu tujuan. Bagaimanakah meniatkan qasad? Meniatkan qasad ialah meniatkan saya sembahyang, ataupun dalam bahasa yang biasa kita gunakan, sahaja aku sembahyang. Yang itu dipanggil qasad, tuan-tuan. Yang itu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan, perkara yang kedua yang kena ada dalam niat kategori yang pertama ni, yang kedua ialah meniatkan ta'arud. Meniatkan ta'arud, tuan-tuan. Ta'arud ni apa dia, tuan-tuan? Bahasa kita ialah status sembahyang yang fardu. Meniatkan status sembahyang itu fardu, sembahyang Jumaat dan qasar, tuan-tuan. Jadi pertama qasad, dalam takbir kita Allahu Akbar, saya sembahyang. Yang kedua status fardu sembahyang. Fardu tu meniatkan fardu, saya sembahyang fardu, tuan-tuan. Yang ketiga dipanggil ta'yin, tuan-tuan. Dipanggil ta'yin. Ta'yin ni apa dia dalam bahasa kita, tuan-tuan? Nama sembahyang. Meniatkan nama sembahyang, tuan-tuan. Macam mana meniatkan nama sembahyang? Mungkin sembahyang kita sembahyang Jumaat. Jadi sahaja saya sembahyang ataupun saya sembahyang fardu, nama sembahyang Jumaat. Kerana saya sembahyang fardu Jumaat. Kalau untuk sembahyang qasar, tuan-tuan, ada melibatkan 3 sembahyang. Saya sembahyang fardu asar, saya sembahyang fardu zuhur, saya sembahyang fardu isyak. Kerana ta'yin maknanya nama sembahyang, tuan-tuan. Ada 3. Satu lagi, tuan-tuan, dipanggil ta'yin nafsihi, tuan-tuan. Dipanggil ta'yin nafsihi. Apa makna ta'yin nafsihi, tuan-tuan? Meniatkan status dirinya. Status, meniatkan status orang yang sembahyang tu. Kena sembahyang Jumaat, kena qasad, saya sembahyang ataupun sahaja aku sembahyang. Kemudian ta'arud, fardu, sahaja aku sembahyang fardu. Kemudian ta'yin, nama sembahyang, sahaja aku sembahyang fardu Jumaat. Kemudian status diri dia, ya, ada 2 status, sama ada imam ataupun makmum. Ya, sahaja aku sembahyang ataupun saya sembahyang fardu Jumaat makmum, tuan-tuan. Ada 4 benda ni. Niat Jumaat kita sudah menjadi, tuan-tuan. Sembahyang itu sudah jadi, ya. Kalau qasar pula, status diri yang qasar, saya sembahyang fardu zuhur qasar, tuan-tuan. Untuk sembahyang qasar, 4 benda ni. Hilang salah satu daripada 4 ini, tuan-tuan, walaupun mungkin sembahyang itu sah, tetapi dia tidak jadi sembahyang yang kita hendak. Dia tak jadi sembahyang tu, tuan-tuan. Sembahyang tu sah barangkali, tetapi tak jadi sembahyang yang kita hendak. Jadi 4 ini kena ada dalam kita meniatkan untuk sembahyang Jumaat. Saya sembahyang fardu Jumaat imam, saya sembahyang fardu Jumaat makmum, tuan-tuan. Adapun meniatkan lillahi ta'ala 2 rakaat menghadap kiblat, yang tu sunat, tuan-tuan. Yang tu dapat di luar takbir pun tak apa.
Tak niat langsung pun tak apa tuan-tuan, yang tu sunat. Tapi kalau tak ada yang 4 ini, sembahyang itu tidak jadi. Misalnya kita niat sembahyang Jumaat, dalam takbir kita Allahu Akbar, kita niat sahaja aku sembahyang Jumaat 2 rakaat menghadap kiblat kerana Allah Ta'ala, sembahyang tu tak jadi sembahyang Jumaat tuan-tuan. Kira dia jadi sembahyang sunat Jumaat kerana gagal meniatkan fardu tuan-tuan. Kira sembahyang qasar zuhur misalnya, sepatutnya diniatkan saya sembahyang ataupun sahaja aku sembahyang fardu zuhur qasar. Kita niat kira sahaja aku sembahyang zuhur qasar mengikut imam menghadap kiblat kerana Allah Ta'ala tuan-tuan, sembahyang itu tidak jadi sembahyang zuhur. Kenapa? Gagal meniatkan fardu tuan-tuan. Jadi 4 ni kena jaga dalam niat kita. Allahu Akbar tadi, aku sembahyang ataupun saya sembahyang ataupun sahaja aku sembahyang fardu. Kerana kalau Jumaat, Jumaatlah. Kalau Asar, Asarlah. Kalau Isyak, Isyaklah. Dalam kes qasar, kalau Zuhur, Zuhurlah. Kerana nama sembahyang. Kemudian makmum ataupun imam. Itu tuan-tuan. Itu kategori yang pertama, niat yang hendaklah mengandungi 4 perkara. Kategori yang kedua tuan-tuan, niat yang mesti mengandungi 3 perkara. Ini adalah bagi seluruh sembahyang fardu yang 5, tidak termasuk Jumaat, dan tidak termasuk di kala kita qasar. Sembahyang fardu 5 dalam keadaan sembahyang seperti mana asal tuan-tuan. Kandungan niatnya hendaklah mengandungi 3 perkara. Mana dia tuan-tuan? 3 perkara tu. Yang pertama, qasad. Apa dia qasad? Saya sembahyang ataupun sahaja aku sembahyang tadi tu. Yang kedua, ta'arud. Apa makna ta'arud? Status kewajipan ataupun kefarduan sembahyang. Meniatkan ta'arud fardu, saya sembahyang fardu. Yang ketiga, nama sembahyang tuan-tuan. Kena nama sembahyang Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak ataupun Subuh tuan-tuan. Dalam takbir kita dapat 3 ni, sembahyang itu sudah jadi, sudah sah tuan-tuan. Tertinggal meniatkan salah satu daripada 3 ni, dia tak jadi sembahyang wajib tu tuan-tuan. Kena misalnya dalam takbir kita niat, kita takbir Allahu Akbar. Dalam takbir itu kita niat sahaja aku sembahyang zuhur 4 rakaat menghadap kiblat mengikut imam kerana Allah Ta'ala tuan-tuan. Tu sembahyang itu tidak jadi sembahyang zuhur tuan-tuan. Jadi sembahyang sunat zuhur kerana tertinggal meniatkan fardu tuan-tuan. Sembahyang itu tidak batal, tetapi tidak jadi sembahyang yang kita niatkan. Jadi sembahyang 5 waktu biasa, dia kena ada 3 benda dalam takbir ihram tuan-tuan. Awal pun tak boleh, akhir pun tidak boleh. Ketiga-tiga benda tu kena ada dalam takbir ihram tuan-tuan. Ini adalah sembahyang bagi kategori yang kedua. Kategori yang ketiga, niatnya hanya ada 2 sahaja kandungannya tuan-tuan. Apa dia tuan-tuan? Yang pertama, qasad. Apa makna qasad? Meniatkan dia sembahyang. Nanti macam tadi, saya sembahyang ataupun sahaja aku sembahyang. Yang kedua, dia kena ada ta'yin tuan-tuan. Apa makna ta'yin? Nama sembahyang. Kategori yang ketiga ini ialah niat
bagi sembahyang sunat yang ada waktu khusus ataupun sebab khusus, tuan-tuan. Macam mana contohnya? Sembahyang raya haji, besok tak boleh buat sembahyang raya haji, tuan-tuan. Dia ada waktu khusus, kan? Tu. Sembahyang qobliyatan dan ba'diyatan dianggap sembahyang yang punya waktu yang khusus juga. Sembahyang yang disebabkan oleh sebab yang khusus, misalnya gerhana matahari, gerhana bulan, tuan-tuan. Jadi ada dua perkara, dua kandungan di dalam niatnya. Mana dia, tuan-tuan? Saya sembahyang, nama sembahyang. Saya sembahyang gerhana bulan, saya sembahyang gerhana matahari, saya sembahyang raya haji, saya sembahyang raya puasa, tuan-tuan. Kalau tidak meniatkan, kalau tertinggal dua tu, tuan-tuan, kena aku tak dapat saya sembahyang, tak jadi sembahyang. Tak dapat nama sembahyang. Misalnya kita sembahyang raya, tuan-tuan, kena Allahu Akbar takbir, kita pun niat sahaja aku sembahyang sunat 2 rakaat mengikut imam menghadap kiblat kerana Allah Ta'ala. Tak jadi sembahyang raya, tuan-tuan, kerana tak ada ta'yin, tak ada nama sembahyang, tuan-tuan. Jadi kita dianggap masih belum sembahyang raya, kan? Itu, tuan-tuan. Jadi kena ada nama sembahyang. Saya sembahyang raya haji, tuan-tuan, saya sembahyang raya puasa. Sahaja saya sembahyang, sahaja aku sembahyang sunat Aidil Adha, tu, tuan-tuan, berpanjang. Tapi dua tu dah cukup. Saya sembahyang raya haji dah cukup, kan? Itu dipanggil qasad dan ta'yin, tuan-tuan. Sembahyang gerhana misalnya, niat sahaja aku sembahyang ataupun saya sembahyang gerhana bulan, cukup dah, tuan-tuan, kan? Tu. Itu kategori yang ketiga. Kandungan niat ada 2 perkara. Dan kategori yang keempat, kandungan niat ada 1 perkara saja, tuan-tuan. Ada apa? Qasad sahaja. Bagaimanakah meniatkan qasad? Saya sembahyang ataupun sahaja aku sembahyang. Untuk sembahyang apa, tuan-tuan? Sembahyang sunat yang dihukumkan sama dengan sunat mutlak, tuan-tuan, kan? Sunat wudu, sunat mutlak, sunat duha bagi sebahagian pandangan ulama, tuan-tuan, kan? Sunat yang tidak ada sebab khusus, tidak ada nama khusus, tuan-tuan. Niat dia, saya sembahyang, takbir Allahu Akbar, saya sembahyang, dah jadi dah sembahyang tu, tuan-tuan, kan? Jadi kandungan niat itulah hendaklah diwujudkan di dalam takbir ihram, tuan-tuan. Kemudian pun tak boleh, awal pun tak boleh. Ini aliran pandangan yang pertama, tuan-tuan. Kenapa? Niat mesti ada di dalam takbir ihram, tuan-tuan. Pandangan yang kedua, tuan-tuan, kita takbir pertama tak dapat, wajib ulang bagi kali yang kedua. Tak dapat niat juga, ulang takbir yang ketiga. Tak dapat juga, tuan-tuan, ulang takbir yang keempat. Yang keempat ni, tuan-tuan, dapat pun dapat, tak dapat pun dapat. Tu, tuan-tuan. Kemudian ulama berbahas tentang angkat tangan takbir yang pertama, tuan-tuan. Tak dapat niat, wajib ulang takbir yang kedua. Tangan masa takbir yang pertama sunat angkat, masa sunat yang kedua, masa takbir yang kedua angkat ke tidak. Yang ni ada 3 keadaan, tuan-tuan, kan? Ulang takbir yang ketiga kalau tak dapat niat, wajib ulang takbir ketiga, tangan angkat ke tidak. Tak dapat takbir yang ketiga, takbir yang keempat wajib,
tangan angkat ke tidak, ada 3 keadaan, tuan-tuan. Kenapa? Mana dia 3 keadaan tu? Yang pertama, sekiranya sembahyang seorang diri di rumah, sembahyang seorang diri, tuan-tuan. Yang kedua, sekiranya sembahyang berjamaah sebagai makmum di dalam saf, tuan-tuan. Yang ketiga, sekiranya menjadi imam kepada khalayak yang bersembahyang, tuan-tuan. Kenapa? Macam mana kedudukannya, tuan-tuan? Kalau kita sembahyang seorang diri di rumah, tuan-tuan, takbir pertama tak dapat niat, wajib ulang takbir. Yang kedua, sunat ulang angkat tangan, tuan-tuan. Kenapa? Tak dapat lagi, wajib takbir yang ketiga, sunat angkat tangan untuk ketiga, tuan-tuan. Tak dapat lagi, wajib ulang takbir yang keempat, sunat juga angkat tangan untuk kali keempat. Ini kalau kita sembahyang seorang diri di rumah, tuan-tuan. Kalau kita sembahyang bersama khalayak berjamaah, kita menjadi makmum di dalam saf, tuan-tuan, takbir kali pertama tidak dapat niat, tuan-tuan. Wajib ulang takbir yang kedua, tetapi tangan sudah tidak sunat untuk diangkat, tuan-tuan. Kenapa? Takbir perlahan-lahan, tangan tidak perlu angkat. Takbir yang mula, Allahu Akbar, tuan-tuan, tangan dah letak kat sini dah, niat tak dapat, ulang takbir itu perlahan-lahan, Allahu Akbar, tangan jangan angkat, tuan-tuan. Tuan-tuan takbir, kuatkan sikit pula takbir itu, tangan pula angkat, tak dapat, ulang pula kali yang ketiga, tangan pun angkat, tak dapat, ulang kali yang keempat, kuat, tangan angkat. Orang sebelah kata, budak ni, mat ni dia semayang mayat ke apa ni, 4 takbir ni, tuan-tuan. Okey, tuan-tuan. Jadi mengganggu sembahyang bagi khalayak yang bersembahyang dengan kita, tuan-tuan. Ulang takbir, tetapi jangan ulang angkat tangan. Kenapa? Yang ketiga, tuan-tuan, keadaan yang ketiga, seorang imam yang mengimamkan khalayak yang berjamaah, tuan-tuan. Dia takbir kali yang pertama. Kenapa? Dia takbir kali yang pertama, Allahu Akbar, tak dapat niat, tangan diangkat, tuan-tuan. Bila dia takbir, habis takbir, dia di belakang makmum dah takbir dah, tuan-tuan. Kenapa? Makmum dah takbir dah, seorang-seorang takbir, tuan-tuan. Tiba-tiba dia tak dapat niat, dia ulang takbir, tuan-tuan. Kalau dia kuatkan ulangan takbir, buka tangan pula, tuan-tuan, di sini ada kesan dia, tuan-tuan. Imam yang tidak dapat niat dalam takbir yang pertama, menurut pandangan ini, tuan-tuan, kenapa? Dalam mazhab kita, pandangan dalam mazhab kita yang ini, dia wajib ulang. Dia imam tu dia wajib ulang. Adapun makmum, bila dia takbir dia dah dapat dah, tuan-tuan. Dia tengok imam buka tangan takbir semula, tuan-tuan. Makmum kalau dia takbir semula, tuan-tuan, dalam keadaan dia sudah dapat niat takbir yang pertama, dia mengulangi takbir yang kedua. Takbir itu ialah takbir yang akan membatalkan sembahyang yang dia sudah berada, tuan-tuan. Kenapa? Imam takbir Allahu Akbar, kemudian imam buka tangan takbir pula, makmum pun buka tangan takbir semula. Jadi makmum buka tangan ni, tuan-tuan, dia membatalkan sembahyang yang dia sudah berada. Jadi bermaksudnya sampai ke akhirlah makmum itu tidak sembahyang, tuan-tuan. Oleh kerana itu, tuan-tuan, dalam soal imam, kalau dia gagal mendapat niat dalam takbir yang pertama, maka dia ulang perlahan-lahan saja, tuan-tuan. Tangan jangan buka, ulang perlahan-lahan ya. Kenapa? Allahu Akbar, tak dapat lagi. Allahu Akbar, tak dapat lagi. Allahu Akbar, tak dapat lagi, ulang kali keempat. Bagaimanakah makmum yang mengikut dia? Makmum sudah dianggap sah.
Sebab semasa mereka takbir, mereka beranggapan imam sudah sah. Jadi sembahyang mereka tu sah, tuan-tuan. Walaupun sembahyang Jumaat, tuan-tuan, kalau berlaku tuan-tuan yang jadi imam hari Jumaat misalnya, Allahu Akbar, tak dapat niat, di belakang tu makmum pakai takbir semua dah, tuan-tuan. Takbir makmum sah sebab dia dah dapat niat. Takbir imam tak sah, dia tak dapat niat. Dia beri buka pula, tuan-tuan. Makmum bangkali seluruhnya akan takbir semula, menyebabkan Jumaat hari itu tak jadi, tuan-tuan. Imam takbir kali kedua dapat, Allahu Akbar dapat, dia seorang dapat, tuan-tuan. Yang belakang dah batal semua. Sekali dia tidak dianggap bersembahyang pada hari itu. Jadi oleh kerana itu, imam lebih berat dalam kes pengulangan takbir ini, tuan-tuan. Makmum dalam jamaah ulang perlahan-lahan, jangan angkat tangan. Imam ulang perlahan-lahan, jangan angkat tangan. Kalau dia ulang kuat angkat tangan, menyebabkan khalayak makmum akan batal sembahyang ni, tuan-tuan. Itu jadi takbir perlahan, tuan-tuan. Okey, itu pandangan yang kedua, tuan-tuan. Pandangan yang ketiga dalam mazhab kita, tuan-tuan, walaupun jarang disebutkan oleh para tuan-tuan guru, para ustaz, tuan-tuan, tapi masih dalam mazhab kita. Pandangan yang ketiga ialah mendahulukan sejurus niat sebelum takbir ihram. Itu, tuan-tuan. Pandangan yang ketiga, mendahulukan niat sejurus sebelum takbir ihram, tuan-tuan. Walaupun semasa takbir ihram tak ada dah niat tu, sembahyang itu dianggap sah, tuan-tuan. Ini adalah pandangan aliran yang ketiga di dalam mazhab kita. Kerana mereka membilang rukun sembahyang ada 13. Dimulakan dengan niat nombor 1, nombor 2 takbir ihram. Jadi mereka meletakkan bahawa niat kena dulu sebab dia rukun nombor 1, tuan-tuan. Ini adalah aliran pandangan yang ketiga, tuan-tuan. Berdasarkan pandangan ini, tuan-tuan, siapa nak sembahyang, dia pergi ke tempat sembahyang, berdiri tegak, usahakan niat terlebih dahulu. Nak pejam mata ke nak apa, ikut suka dia lah, tuan-tuan. Bagi dapat niat dulu, kosong tanpa takbir. Dapat niat, takbir. Itu aliran pandangan yang ketiga, tuan-tuan. Boleh tak kita nak ikut? Boleh. Dia ada khilaf, tuan-tuan. Dia bukan pandangan mutlak, pandangan khilaf. Dalam mazhab kita, tuan-tuan. Adapun dalam mazhab Maliki, dalam mazhab Hambali, dalam mazhab Hanafi, tuan-tuan, mereka meletakkan niat bukan rukun kepada sembahyang, tetapi niat adalah syarat wajib sembahyang. Maka syarat boleh didahulukan. Sebab itulah, tuan-tuan, orang-orang yang bermazhab Hambali, Hanafi dan Maliki, mereka kira niat yang datang daripada rumah tadi, dah kira dah. Niat yang atas motosikal tu dah kira dah. Niat yang dalam kereta tu sudah dikira. Kerana niat adalah syarat, bukan rukun kepada sembahyang, tuan-tuan. Jadi kalau tuan-tuan sembahyang di masjid Pakistan, sama ada masjid Maliki ke masjid Hambali ke masjid Hanafi ke, tuan-tuan, tuan-tuan tak akan jumpa orang yang ulang takbir 2 kali. Tak akan jumpa, tuan-tuan. Semuanya sekali. Sebab apa? Takbir mereka boleh kosong tanpa niat, kerana niat merupakan syarat yang boleh dikira sebelum itu, tuan-tuan. Macam kita ambil wuduk sebelum sembahyang, bukan dalam sembahyang, tuan-tuan. Menutup aurat sebelum sembahyang, menghadap arah kiblat, cari arah kiblat, semua itu syarat dia adalah berlaku sebelum daripada sembahyang. Maka niat bagi mereka berstatus itu, tuan-tuan. Jadi oleh kerana itu, tuan-tuan, dalam mazhab kita dia beza sikit. Niat naklah didahulukan sejurus ataupun didahulukan sebentar, didahulukan sedikit
daripada lafaz takbir ihram, tuan-tuan. Jadi itulah penyelesaian niat dalam mazhab kita ke atas sembahyang yang kita dirikan, tuan-tuan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bil ayah wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawata. Aqulu qawli hadza. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita buka apa-apa soalan, tuan-tuan. Walaupun asas perbincangan kita berdasar kepada niat, tetapi di dalam perbincangan ini kita buka apa-apa soalan sekadar kemampuan yang dianugerahkan oleh Allah SWT kepada kita. Cuba kita tengok bagaimanakah bentuk-bentuk penyelesaiannya, tuan-tuan. Siapa-siapa yang ada apa-apa, tuan-tuan? Siapa-siapa, tuan-tuan, ada apa-apa? Kita buka. Ya. 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 Okey, cantik soalan, tuan-tuan. Kenam? Dalam takbir sunat angkat tangan. Tangan yang angkat tu macam mana, tuan-tuan? Yang dianggap lebih baik. Kenam? Tangan yang diangkat itu, tuan-tuan, yang dianggap terbaik ialah hujung ibu jarinya, tuan-tuan, hendaklah berada lebih kurang setentang dengan cuping telinga sebelah bawah, tuan-tuan. Kemudian perut anak-anak jari itu hendaklah dihadapkan ke arah kiblat. Kenal? Itu, tuan-tuan. Hujung ibu jari lebih kurang lah, tuan-tuan. Kena tak perlu nak ambil cermin letak depan, tak perlu. Lebih kurang. Kenal? Lebih kurang hujung ibu jari ini ketimbang dengan cuping telinga sebelah bawah. Dan kemudian telapak tangan serta perut anak jari ini dihadapkan ke arah kiblat, tuan-tuan. Kenal? Angkat lebih kurang macam itu, tuan-tuan. Orang laki-laki bukakan. Kalau sembahyang dalam keadaan tidak sesak, tuan-tuan, bukakan. Kalau sesak, antara tuntutan buka tangan dengan menjaga keselesaan orang yang sembahyang sebelah kita, kena jaga keselesaan orang tu, tuan-tuan, ya? Jangan nak kira kita, tuan-tuan, orang sebelah dia duduk mengelak, tak boleh, nah? Tu. Jadi kalau boleh angkat macam ni, tuan-tuan. Lebih kurang ni hujung ibu jari ketimbang hujung cuping telinga sebelah bawah. Kenal? Hujung jari-jari anak ketimbang cuping telinga sebelah atas. Jari-jari perutnya dihadapkan ke arah kiblat. Cantik soalan, tuan-tuan. Lebih kurang macam tu. Kenal? Cantik soalan tu, tuan-tuan. Ada apa kita? Ada apa, tuan-tuan? Ya. Okey, cantik soalan, tuan-tuan. Okey, dah cantik soalan sahabat kita, tuan-tuan. Kita dalam mazhab Syafi'i, tuan-tuan. Boleh ataupun tidak? Kalau kita jenis susah nak dapat niat ni, tuan-tuan, kita taklid mazhab Hanafi ke Hambali ke, pakai yang niat daripada rumah ni, boleh tak, tuan-tuan? Boleh, tuan-tuan. Kenapa? Boleh. Sah sembahyang tu, tuan-tuan. Boleh ke, tuan-tuan? Boleh. Macam tuan-tuan bayar zakat fitrah, yang bagi duit tu, tuan-tuan, yang tu bukan mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i kena bagi makan qutul baladi, makanan yang mengenyangkan untuk negara, negeri, wilayah tersebut. Kenapa? Mazhab kita, tuan-tuan, nak bagi zakat fitrah kena bawa beras, tuan-tuan. Yang kita bagi duit itu ialah taklid mazhab Hanafi, tuan-tuan. Kenapa? Jadi boleh ke tidak, tuan-tuan?
Bagi kita yang susah, aku ni kalau niat ni memang susah lah. 2-3 kali nak angkat tak dapat niat ni. Boleh tak nak pakai niat sebelum tu tuan? Boleh, ya kan? Ataupun pakai niat mazhab Syafi'i yang niat dulu tu, boleh, ya kan? Tu boleh ke tidak tuan-tuan? Boleh. Taklid mazhab luar daripada Syafi'i untuk memudahkan amalan ibadah kita, boleh ke tidak? Boleh, tuan-tuan. Cantik soalan tu, tuan-tuan. Yang tu dipanggil mengambil manfaat mazhab. Tu bukan tukar mazhab, tuan-tuan. Tukar mazhab, tuan-tuan nak kena belajar daripada awal tu. Yang tu kena masuk, dah masuk Universiti Azhar kali pertama, kena masuk lagi sekali nak mengaji mazhab Maliki. Bukan. Yang tu mengambil manfaat mazhab, ya, daripada luar. Kita ambil manfaat. Tu tuan-tuan, macam niat puasa sebulan Ramadan, yang tu bukan mazhab Syafi'i, itu mazhab Maliki, tuan-tuan. Macam bagi fitrah dengan wang, itu bukan mazhab kita, tuan-tuan. Mazhab Hanafi dan Maliki, tuan-tuan, ya, macam ada lagi lah, macam-macam lagi, tuan-tuan, yang kita ambil manfaat daripada pandangan mazhab yang di luar Syafi'i. Dia masih ahli sunnah, tuan-tuan. Ada baik kita? Ada baik, tuan-tuan? Ya. Ya. Okey, tuan-tuan, cantik soalan ni. Masa kita takbir ihram, ya, tangan tu macam peluk, memelukkan, macam bersilat ke macam mana, tuan-tuan? Boleh, tuan-tuan, ya, cuma kena jaga gerakan tangan kita, tuan-tuan. Kalau kita dah habis dah takbir ihram, niat sudah dapat, bermaksud kita sudah ada dalam sembahyang, maka gerakan anggota besar kita kena jaga jangan lebih daripada 2 gerakan, walaupun termasuk gerakan yang sunat, kerana boleh membawa kepada batal sembahyang. Kenal? Dah dapat ni, Allahu Akbar. Dah dapat dah tu. Tangan tu bergerak, tuan-tuan. Ni satu gerakan besar. Ni satu gerakan besar. Kalau ada satu lagi, kepala pula pergi lenggok, tuan-tuan, yang ni boleh membatalkan sembahyang. Jadi oleh kerana tu, pergerakan tangan dalam takbir, tuan-tuan, hendaklah dijaga supaya jangan bercampur dengan gerakan anggota lain yang besar. Mengapa? Boleh membawa kepada batalnya sembahyang, kerana gerakan anggota besar 3 kali berturut-turut menurut mazhab kita boleh batal sembahyang. Tu. Jadi kena jagalah. Allahu Akbar. Biar tangan situ dulu. Allahu Akbar. Tak, tuan-tuan. Ya, tu. Jadi selesaikan satu-satu. Cantik soalan tu. Ada lagi, tuan-tuan, kita? Ya. Niat okey, cantik soalan, tuan-tuan. Niat bagi sunat tahiyatul masjid duduk pada kategori yang mana, tuan-tuan? Ulama ada 2 aliran pandangan terhadap sunat tahiyatul masjid. Yang pertama, niat dia cukup ada satu boleh, ada qasad dia, Allahu Akbar, saya sembahyang, dah sah dah. Aliran pandangan yang kedua, kena letak yang kedua, ta'yin. Saya sembahyang tahiyatul masjid, tak letak sunat pun tak apa, saya sembahyang tahiyatul masjid. Jadilah, tuan-tuan. Jadi sama ada kita nak niatkan saya sembahyang tahiyatul masjid secara ringkasnya, ataupun saya sembahyang, sudah dianggap boleh pakai. Macam mana pula kalau sembahyang jenazah, tuan-tuan? Yang ni duduk pada sembahyang kategori mana, tuan-tuan? Kategori fardu. Kira saya sembahyang, tuan-tuan. Kira saya sembahyang tidak banyak qasad, tuan-tuan. Fardu kifayah tu ta'arud, tuan-tuan. Kira atas mayat ini, tu dia kena ada ini tu. Saya sembahyang fardu kifayah atas mayat ini.
empat takbir lillahi ta'ala, apa menghadap kiblat yang tu sunat, tuan-tuan. Kenal? Tu. Saya sembahyang fardu kifayah atas mayat ini. Ini tu kena ada. Jangan bagi hilang ini tu, tuan-tuan. Kerana kalau tidak diniatkan ini, ditakdirkan jenazah itu lelaki, kita niat perempuan, niat sembahyang itu batal. Kenal? Ditakdirkan jenazah itu perempuan, kita niat laki-laki, sembahyang itu batal. Kalau tidak ada niat ini itu takyin. Kenal? Oleh kerana itu, dalam niat kita, saya sembahyang fardu kifayah atas jenazah ini. Tu tuan-tuan. Walaupun ada nama, saya sembahyang fardu kifayah atas jenazah Muhammad ini, tuan-tuan. Tiba-tiba rupanya yang meninggal tu isteri dia, tuan-tuan. Kita ingat ke Muhammad, yang sakitnya Muhammad, yang meninggalnya isteri dia. Kita pun pakai niat, ni Muhammad dah lah ni. Ya? Allahu Akbar. Saya sembahyang fardu kifayah atas mayat Muhammad ini, tuan-tuan. Sudah sembahyang, orang bawa Muhammad mari nak tengok terakhir mayat isteri dia, tuan-tuan. Terkejut kita. Sembahyang sah tak, tuan-tuan? Sembahyang sah. Kerana ada takyin ini itu. Kenal? Kalau tak ada ini, sembahyang itu kena buat lain. Tu tuan-tuan. Kenal? Allahu Akbar. Saya sembahyang fardu kifayah atas jenazah Muhammad. 4 takbir kerana Allah Ta'ala, tuan-tuan. Kita tak tahu yang mati itu isteri Muhammad, sebab Muhammad yang sakit, tuan-tuan. Kenal? Yang belakang pun semua pakai takbir niat mayat Muhammad, tuan-tuan. Sudah sembahyang, anak dia bawa keluar ayah dia Muhammad nak tengok jenazah isteri dia. Aku tadi niat Muhammad tu hidup, macam mana? Tu sembahyang tu kena ulang semula, tuan-tuan. Kena? Tu kena ulang kerana tidak ditakyinkan. Dalam bahasa Arab dia takyin hadza tu. Kena? Hadza ataupun hadhihi. Tu tuan-tuan. Takyin itu kena ada, nah? Tu cantik tu. Yang sembahyang mayat duduk pada status fardu, dan sembahyang sunat tahiyatul masjid boleh duduk di 2 kategori. Kenapa? Sama ada yang ketiga ataupun yang keempat. Tu cantik soalan tu. Last soalan, tuan-tuan. Last soalan. Last soalan, tuan-tuan. Last soalan. Last soalan, tuan-tuan. Soalan yang terakhir, tuan-tuan. Siapa-siapa? Kenapa? Ya, sahabat kita. Situ tak apa, kuat sikit. Okey, cantik soalan. Takbir ni, tuan-tuan, ada harakah ke tidak? Ada, tuan-tuan. Kenapa? Takbir tu ada harakahnya. Allahu Akbar. Tuan-tuan, tu. Seelok-elok 2 harakah. Bagi orang yang baru berjinak-jinak dengan sembahyang, termasuk mu'allaf, diizinkan sehingga 7 harakat. Kenapa? Allah tu. Allah duduk jari tu, duduk jari niat tu. Kenapa? Allah, niat tak masuk. Kenapa? Bagi orang yang baru sembahyang ataupun orang yang susah dapat, ataupun orang-orang yang baru convert, tuan-tuan, kenal? Diizinkan sehingga 7 harakat, tuan-tuan, kenal? Tu memanjangkan kadar mat daripada hukum asal, dia tidak membatalkan sembahyang, tuan-tuan, kenal?
dia tidak batal. Cuma kita kata asalnya tidak sama dengan yang kita buat, dia tidak batal. Menjejaskan kaedah membaca tidak membatalkan sembahyang. Bukan saja pada takbir, pada bacaan-bacaan rukun qauli yang lain, tuan-tuan. Sebaiknya ikut dah. Dua rakaat tu, tuan-tuan. Tetapi bagi orang yang baru berjinak-jinak dan juga orang yang baru masuk Islam, diizinkan sehingga 7 harakat, tuan-tuan. Bagi orang yang azan, ada satu hukum yang lain pula, tuan-tuan, dalam memanjangkan sebutan itu. Cantik soalan itu, tuan-tuan. Sekiranya itulah pertemuan kita pada malam ni, tuan-tuan. Semoga Allah mengira pertemuan kita adalah pertemuan fisabilillah yang memberatkan timbangan kita semasa kita dibangkitkan di lembah mahsyar, tuan-tuan. Yang kedua, tuan-tuan, siapa-siapa di kalangan tuan-tuan yang berhajat untuk memanjangkan rezeki yang Allah anugerahkan kepada dia untuk pusat pengajian kita, tuan-tuan, maka saya dengan rendah hatilah memohon berpihak pengurusan masjid kita supaya tuan-tuan letaklah di belakang tu sejadah ke, satu untuk orang lelaki, satu untuk orang perempuan, supaya memudahkan sahabat-sahabat kita nak buat sumbangan ataupun nak mencarumkan harta dia yang Allah anugerahkan kepada dia untuk menjadikan harta yang menunggu dia di hari akhirat besok. Tuan-tuan, ada 3 perkara yang dipesan oleh para wali Allah Subhanahu wa taala untuk kita sentiasa lakukan. Yang pertama, sentiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama ada kita melakukan, kita sedar kita melakukan kesilapan ataupun kita tidak sedar bahawa kita melakukan kesilapan, biasakan istighfar. Yang kedua, jangan tinggal selawat ke atas Nabi, tuan-tuan. Dan yang ketiga, jangan putus hidup kita daripada bersedekah, tuan-tuan. Karena sedekah merupakan junnah. Nabi kata junnah ialah perisai bagi menghadapi azab yang dijadikan oleh Allah, iaitu api neraka. As-sadaqatu junnatun. Sedekah ialah junnah, yakni perisai. Oleh kerana itu, tuan-tuan, jangan ada putus sedekah setiap hari, kerana dia merupakan pahala yang besar. Jadikanlah diri kita orang yang sentiasa hidup di atas muka bumi ini, cari rezeki, kemudian bawa rezeki yang kita cari itu sama-sama dengan kita ke akhirat. Jangan kita jadi orang yang hidup di atas bumi muka dunia, cari rezeki, kemudian tinggalkan rezeki itu di atas bumi di dunia tanpa kita bawa ke akhirat. Rezeki yang kita tinggalkan di dunia belum tentu akan memberikan kebaikan kepada kita, tuan-tuan. Itu yang kedua. Yang ketiga, tuan-tuan, siapa-siapa yang berhajat untuk mengambil makanan tambahan, madu lebah tulin rimba, bukan pelihara, tuan-tuan, madu lebah tulin rimba dan olive oil extra virgin, minyak zaitun perahan sejuk, perahan pertama, tuan-tuan, dan habatus sauda. 3 benda ni, tuan-tuan. Minyak zaitun makan sebelah malam 1 sudu teh, tuan-tuan. Madu lebah makan sebelah siang 1 sudu teh 1 hari, tuan-tuan. Kemudian habatus sauda makan selepas setengah jam kita berus gigi sebelum makan. Letakkan dalam mulut hujung sudu teh, tutup mulut, kemudian kunyah, jangan buka mulut, kerana semasa diproses habatus sauda akan membebaskan sejenis gas. Gas itu sangat baik untuk tubuh badan kita. Kemudian ada hempas habatus sauda. Hempas itu kena telan kerana dia adalah penyah benih kanser yang terbaik, tuan-tuan.
3 barang tu adalah untuk makanan sebulan. Kalau tuan-tuan nak beli untuk belian amal, jualan amal untuk mengisi tabung pembangunan madrasah kita, 3 barang tu harganya RM50 tuan-tuan. Boleh dapatkan dengan pembantu saya tuan-tuan yang datang dengan saya tu. Nanti tuan-tuan sudah semayang, tuan jumpa dengan dia lah, pembantu saya tuan-tuan. Okay, dan bagi orang yang nak menjalankan tugas sebagai suami tuan-tuan, okay, dia ada tugas besar sebagai suami tuan-tuan, campurkan 1 sudu biasa minyak zaitun, kemudian perahan air bawang merah kecil yang dicampurkan dengan sedikit kunyit tuan-tuan dan sedikit bawang putih. Misalnya 3 biji bawang putih, sedikit kunyit, 5 biji bawang merah. Blenderkan sekali, ambil airnya tuan-tuan. Kemudian blender berasingan halia. Halia itu selepas blender hendaklah dituskan lebih kurang tengah jam. Ditus ke dia apa orang panggil, diheningkan supaya nak membiarkan tepung sagunya turun ke bawah. Tepung sagu halia tidak baik untuk kesihatan orang laki-laki tuan-tuan. Kira selepas tuan-tuan heningkan setengah jam, campurkan air perahan halia dengan air perahan bawang merah kecil, kunyit dan bawang putih 3 biji. Campurkan air itu, masukkan minyak zaitun 1 sudu dan masukkan madu lebah 2 ataupun 3 sudu dan masukkan telur merah sahaja 2 biji tuan-tuan. Makan selepas waktu isyak. Ini bagi orang yang nak menjalankan tanggungjawab sebagai suami ke atas isteri dia tuan-tuan. Okay, tu nak makan biasa, madu lebah sebelah siang, olive oil sebelah malam. Okay, madu lebah jangan makan sebelah malam kerana dia akan mengganggu tidur yang kualiti. Okay, jadi kita dapat zat madu lebah tetapi kita akan hilang manfaat tidur yang kualiti tuan-tuan. Untuk hari biasa, madu lebah makan sebelah siang. Sekali itulah tuan-tuan pertemuan kita pada malam ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalal liwajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin wa faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.